Assalamualaikum kepada Dr. Siti dan rakan-rakan. Hari ini kami daripada Kumpulan 4 akan membentangkan rancangan pemasaran bagi produk baru dalam syarikat Maggi. Ahli kumpulan ini terdiri daripada 5 orang iaitu Muhammad Hairi, Nur Ashikin, Afina Shazana, Intan Adriana dan Amira Hasha. Terdapat 5 isi kandungan yang kita akan bahaskan dalam pembentangan kita pada hari ini. Baiklah, bagi latar belakang syarikat Maggi, pada tahun 1884, jenama Maggi mula diperkenalkan oleh ahli perniagaan Julius Michael Johannes Maggi yang ingin merevolusi idea makanan untuk disediakan dengan kadaran cepat dan memberi manfaat kepada pengguna. Pada tahun 1947, syarikat Nestle telah mengambil sepenuhnya hak perniagaan Maggi bagi meningkatkan pertumbuhan syarikat tersebut. Seterusnya, syarikat Maggi terus berkembang dan memulakan operasinya di pasaran Malaysia pada tahun 1969 dengan membawa peningkatan kualiti bahan dengan rasa asli Maggi yang sebenar. Seterusnya adalah analisis SWOT yang terdiri daripada 4 komponen. Yang pertama adalah kekuatan yang merupakan faktor positif yang wujud dalam organisasi yang membantu pencapaian objektif organisasi syarikat. Kekuatan yang terdapat dalam syarikat Maggi adalah Maggi menawarkan kepelbagaian rasa dan pilihan. Sebagai contoh, Maggi berjaya memenuhi cita-cita rasa pengguna menyebabkan permintaannya meningkat. Seterusnya, strategi promosi dan penjenamaan yang berkesan merupakan kekuatan bagi syarikat Maggi ini. Yang kedua adalah kelemahan yang di mana faktor negatif yang wujud dalam organisasi yang membawa kelemahan kepada pencapaian organisasi syarikat. Kelemahan yang wujud dalam syarikat Maggi ini adalah kontroversi mengenai mi segera menggugat kesihatan manusia. Oleh itu, masyarakat yang mementingkan kesihatan tidak akan membeli produk mi segera keluaran Maggi ini. Yang kedua adalah persaingan yang sengit dengan mi segera keluaran jenama lain. Oleh itu, kewujudan ramen sangat mengancam peningkatan penjualan produk mi segera keluaran Maggi ini. Komponen yang ketiga adalah peluang, di mana faktor luaran yang memberikan peluang kepada organisasi untuk mencapai objektif organisasi yang telah ditetapkan. Oleh itu, peluang yang terdapat di syarikat Maggi ini adalah Maggi boleh menghasilkan perisa baru mengikut negara yang mereka ingin ceburi. Sebagai contoh, di Malaysia, Maggi mengeluarkan perisa Maggi kari, ayam, tom yum, asam laksa dan sebagainya. Yang kedua adalah Maggi dapat menjalinkan hubungan dengan agensi bantuan kemanusiaan. Perkara ini bukan sahaja dapat menarik minat pelanggan, malah membuka mata masyarakat yang Maggi ini suka membantu masyarakat yang sedang kesusahan. Komponen yang terakhir adalah ancaman yang merupakan faktor luaran yang membantutkan pencapaian organisasi. Oleh itu, ancaman yang terdapat daripada syarikat Maggi ini adalah peraturan yang ketat di sesebuah negara. Hal ini kerana semua negara mempunyai peraturannya yang tersendiri. Bagi negara yang mempunyai peraturan yang ketat, menyukarkan Maggi untuk mengembangkan produknya di negara tersebut. Yang kedua adalah penyebaran berita negatif mengenai mi segera Maggi melalui media sosial. Hal ini kerana dapat berita buruk akan menjatuhkan imej syarikat itu sendiri dan menyebabkan jualan produknya akan terus berkurang. Objektif pemasaran bagi produk baru syarikat Maggi melibatkan objektif jangka pendek dan objektif jangka panjang. Bagi objektif jangka pendek terhadap syarikat Maggi terbahagi kepada 4 iaitu mencapai keuntungan 30% bagi produk baru yang dikeluarkan, meningkatkan keuntungan 45% pada tahun berikutnya, melaksanakan penambahbaikan bagi menjaga kualiti produk dan mendapatkan penarafan sekurang-kurangnya 3 bintang daripada pelanggan mereka. Bagi objektif jangka panjang pula, syarikat Maggi menetapkan bahawa Korean Bulgogi Kimchi akan menjadi salah satu produk yang dikenali ramai dan akan menembusi pasaran luar negara dalam tempoh 10 tahun akan datang, dan syarikat Maggi akan melpelbagaikan lagi jenis produk mengikut citarasa pelanggan mereka. Segmentasi dan sasaran pasaran dari aspek demografi adalah semua golongan, iaitu terhadap golongan remaja, belia dan individu yang sibuk bekerja. Yang kedua ialah secara geografi, keunikan citarasa Asia yang sesuai dengan kedudukan Malaysia Korea. Secara psikologi pula, gaya dan minat remaja yang gemar akan makanan Korea dan orang yang sibuk bekerja cenderung untuk membeli Maggi Korean Bulgogi Kimchi ini yang mudah dinikmati di mana saja.
Hai, saya akan menerangkan tentang produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan di pasaran oleh pengusaha dan mempunyai satu set ciri-ciri ketara. Oleh itu, syarikat Maggi telah bercadang untuk mengeluarkan produk baru iaitu Korean Bulgogi Kimchi. Slogan bagi produk ini ialah Meals ala Korean. Ini merupakan kali pertama syarikat Maggi mengeluarkan produk makanan segera yang heavy meals. Produk ini mengandungi cita rasa Korea dan Malaysia di mana gabungan nasi, bulgogi dan kimchi. Produk ini merupakan produk jenis barangan iaitu makanan dan produk mudah beli iaitu gerak hati. Terdapat 7 kandungan bagi setiap bungkusan produk iaitu beras, bulgogi, kimchi, air, heat pack, bekas dan spok. Seterusnya saya akan menyentuh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran produk. Terdapat 2 iaitu pengguna dan campuran pemasaran. Bagi faktor pengguna ialah masa, pengguna kerap mengulangi pembelian produk, tempat yang strategik dan pengguna tidak terlalu membandingkan harga produk dengan produk yang lain. Bagi faktor pemasaran pula ialah harga yang ditawarkan rendah dan promosi dilakukan secara kerap iaitu melalui periklanan dan penerbitan. Akhir sekali, cara syarikat Maggi menjaga kualiti produk Korean Bulgogi Kimchi. Pertama, logo yang jelas pada setiap bungkusan produk dan yang kedua, syarikat Maggi menyediakan QR code bagi memastikan produk yang dibeli adalah original. Untuk pengetahuan semua, syarikat Maggi mempunyai hak untuk menyaman dan mendakwa pihak yang telah menciplak hasil produk syarikat Maggi. Bagi strategi pemasaran harga, kami telah meletakkan penetapan harga melalui tokokan harga dan analisis titik pula modal bagi membolehkan syarikat mengenal pasti keuntungan yang bakal diperoleh bagi setiap unit jualan. Berdasarkan pengiraan di bawah, kos unit produk kami adalah RM15.60 dengan jangkaan jualan sebanyak 100,000 unit. Bagi harga tokokan, kami telah meletakkan margin sebanyak 35% dan menetapkan harga jualan iaitu RM23.99. Oleh itu, syarikat dapat memperoleh keuntungan sebanyak RM8.39. Bagi strategi penetapan harga, produk ini menggunakan harga yang kompetitif di mana harga akhir produk telah dianalisis, diubah dan dinilai berdasarkan harga pesaing. Kami telah meletakkan harga yang lebih tinggi daripada pesaing kerana produk Korean Bulgogi Kimchi kami mempunyai faedah tambahan yang tidak dimiliki oleh pesaing di mana produk kali ini mengikut resipi asli daripada Korea Selatan. Kualiti makanan ini adalah tinggi dan mampu menarik peminat makanan Korea untuk cuba membeli produk ini. Bagi taktik penentuan harga pula adalah berasaskan psikologi. Harga jualan kami iaitu RM23.99 telah membawa gambaran bahawa harga yang ditawarkan adalah setanding dengan imej kualiti produk dan mempengaruhi minda pembeli bahawa harga tidak terlalu mahal ke atas produk. Seterusnya, pengedaran. Pengedaran merupakan proses memindahkan produk dari pusat pengeluaran kepada pengguna akhir. Syarikat Maggi telah mengaplikasikan kaedah pengedaran secara tidak langsung di mana ia melibatkan 2 orang tengah bagi memasarkan Korean Bulgogi Kimchi. Saluran pengedaran yang terlibat bermula daripada pembekal iaitu menghasilkan barangan menggunakan mesin, buruh dan bahan mentah. Seterusnya kepada pemborong iaitu pembelian barangan siap dari pengeluar dan menjual barangan tersebut kepada peruncit dalam kuantiti pukar yang besar. Seterusnya kepada peruncit di mana peruncit menjual barangan dalam jumlah kecil kepada pengguna akhir pada harga yang lebih tinggi. Dan akhir sekali kepada pengguna iaitu pengguna akhir yang membeli barangan dari peruncit untuk kegunaan peribadi. Promosi bagi produk ini adalah melalui pengiklanan memberitahu pembeli, iaitu melalui majlis pelancaran Maggi Korean Bulgogi Kimchi. Ramai rakam media akan hadir untuk membuat liputan. Yang kedua ialah pengiklanan memujuk seperti iklan bercirikan Muslim untuk meyakinkan bahawa produk kami ini adalah halal. Seterusnya ialah iklan mengingatkan bahawa produk baru Maggi ini mudah dinikmati di mana sahaja dan sangat mengenyangkan. Seterusnya ialah promosi jualan. Dengan membuat tawaran harga, pek promosi dapat menggalakkan semua sasaran pelanggan untuk mencuba produk Maggi baru ini. Selain itu, dengan mengadakan peraduan dan permainan, Maggi memberikan peluang kepada pengguna untuk memenangi hadiah yang lumayan di samping ingin mengekalkan pelanggan setia produk Maggi Malaysia. Melalui perhubungan awam, Maggi boleh menaja aktiviti lasak seperti pendakian atau perkemahan kerana ia dapat menonjolkan keunikan dan inovasi pada penggunaan produk baru ini iaitu secara self-cook yang memudahkan pengguna untuk menyediakan makanan di mana saja.